dan juga kepada penyokong-penyokong bersih agar tidak menggunakan dataran mereka pada 28 hari bulan April. Kami telah pun berjumpa dengan pihak bersih pada 25 hari bulan yang lalu, di mana telah pun dihadiri oleh pemimpin-pemimpin bersih, dan di dalam perjumpaan yang tersebut saya telah pun memberikan penerangan dengan jelas kepada mereka sebab-sebab kenapa pihak DBKL tidak dapat untuk membenarkan mereka menggunakan dataran merdeka. Yang pertama sekali, dari segi sebab-sebabnya ialah ada pihak NGO yang pada masa yang sama, bukan tarikh yang sama, iaitu pada akhiran bulan April, mengemukakan permintaan kepada DBKL, iaitu kumpulan NGO anti-LGBT, kumpulan seni silat Malaysia, dan juga kumpulan perkasa. LGBT ingin mengadakan perjumpaan ataupun perhimpunan di dataran mereka pada tarikh 21 hari bulan. Pihak silat 25 hari bulan, pihak bersih 28 hari bulan, dan juga pihak perkasa pada 29 hari bulan. Jadi bila kita meneliti tentang kedudukan konten, kami berpandangan di DBKL bahawa ianya tidak sesuai dengan aspirasi hasrat yang terkandung di dalam polisi dan juga undang-undang kecil yang ada. Oleh sebab yang demikian, kami telah menolak kesemuanya, termasuk permohonan daripada bersih. LGBT ada datang jumpa dengan saya membuat rayuan. Itu pun ditolak, termasuk dengan pihak bersih. Jadi dalam konteks kita mengatakan kepada mereka bahawa yang pertama sekali, kami kena konsisten. Walaupun mereka mengatakan ini adalah merupakan kehendak rakyat, yang lain pun datang menggunakan dia punya alasan untuk tujuan rakyat jelata. Jadi oleh kerana kontennya adalah untuk tujuan meluahkan perasaan tidak puas hati, jadi ini merupakan elemen yang kita cuba elakkan di dataran mereka. Jadi yang pertama alasan yang kita berikan ialah kita mengatakan kepada semua pihak bahawa ini tidak sesuai, dan kami dalam konteks ini adalah konsisten. Yang keduanya, kami juga menerangkan bahawa sekiranya dataran mereka, iaitu permintaan untuk menggunakannya, ditolak oleh Datuk Bandar, jadi perhimpunan itu adalah tidak sah. Ini terkandung di dalam undang-undang kecil kita terhadap penggunaan dataran merdeka yang kita ambil daripada Akta Kajian Tempatan. Jadi berkumpul tanpa kebenaran adalah tidak sah. Jadi itu adalah merupakan undang-undang. Jadi kalau sekiranya ada undang-undang tidak diikuti, ini akan menimbulkan masalah kepada pihak DBKL dan juga kepada pihak orang ramai. Pada DBKL, bila ada undang-undang, kita tidak menguatkuasakan undang-undang, di pihak luaran akan menganggap bahawa pihak DBKL lemah kerana ada undang-undang tidak dikuatkuasakan. Undang-undang yang ada ini adalah satu undang-undang yang telah pun dibuat pada tahun 1992, dah lama. Jadi undang-undang ini sebenarnya tidak pernah dicabar oleh mana-mana pihak. Dalam arti kata yang lain, mereka menerima dan memang tidak ada elemen untuk membuat ataupun diberi kebenaran atas aktiviti menunjuk perasaan ataupun mengemukakan bantahan. Tidak dibenarkan daripada dahulu lagi. Jadi dalam konteks menegakkan undang-undang, kami terpaksa bertegas. Dan di pihak luaran pula, kalau sekiranya mereka melihat bahawa pihak yang dipertanggungjawabkan tidak dapat menegakkan undang-undang, mungkin tidak perlulah undang-undang yang tersebut. Kerana ada undang-undang, tak boleh kuat kuasa. Jadi lebih baik jangan ada undang-undang.
So dalam konteks yang ketiga ataupun yang keempat, alasan yang satu lagi ialah bila kita benarkan perkara yang sebegini, kita akan create satu presiden. Jadi di masa akan datang, ianya akan terus berlaku kerana ianya telah pun diberi dari segi kedudukan, gate-nya telah dibuka oleh DBKL. Apa sebab dahulu boleh, apa sebab masa-masa akan datang tak boleh? Kedudukan konteknya lebih sama dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa pihak DBKL tidak umpamanya mengatakan bahawa mereka tidak boleh mengadakan rally. Itu tidak ada. Di dalam kenyataan kita daripada awal, kita tidak mengatakan jangan adakan rally. Kita benarkan rally itu ataupun katakan mereka nak mengadakan perarakan itu dibenarkan. Tetapi kita mempunyai pilihan kepada mereka, iaitu gunakanlah di beberapa tempat. Bukan satu, 4 tempat yang telah kita tawarkan. Antara yang paling viable, yang pernah diminta oleh pihak Bersih 2 dahulu adalah Stadium Merdeka. Dalam konteks permintaan mereka kepada saya, antara lain mereka ada mengatakan bahawa ianya ada nilai dari segi kedudukan kemerdekaan. Sebab itu mereka ingin menggunakan dataran merdeka. Saya ingin meminta mereka menyemak fakta sejarah. Kalau kita telitikan bahawa dari segi nilai kemerdekaan, dataran merdeka adalah merupakan venue di mana bendera Union Jack kerajaan British diturunkan. Tetapi dari segi kedudukan deklarasi kemerdekaan yang dibuat oleh Tengku Abdul Rahman pada tahun 1957 adalah di Stadium Merdeka. Banyak kali tuanku melaungkan merdeka di sana. Dan jarak di antara dataran merdeka ke Stadium Merdeka adalah 30 minit sahaja kalau berjalan kaki. Apatah lagi dengan ada banyak ruang untuk tujuan. Katakan untuk meletakkan bas, teksi mudah ke sana, lebih mudah dikawal, ada tempat duduk dan sebagainya. Jadi saya pun tidak dapat memahami kerana mereka masih berkeras. Alasan mereka adalah ini adalah merupakan dari segi kedudukan macam duduk bantah selama 2 jam sahaja. Itu sahaja permintaan mereka, duduk bantah 2 jam. Jadi pada kita, kalau undang-undang tidak membenarkan, 5 minit pun tak boleh. Sebab itu undang-undang, dalam konteks spirit undang-undang, 5 minit pun tak boleh kerana itu adalah undang-undang. Jadi bukan kata undang-undang, kalau 2 jam boleh, 5 jam tak boleh. Undang-undang bukan begitu. Boleh, tak boleh. Dan kita juga melihat mereka memberikan alasan dari segi kedudukan accessibility. Lebih mudah untuk mereka datang ke sana. Jadi kalau sekiranya accessibility merupakan alasan, accessibility juga ada merupakan antara natijah yang diberikan oleh pihak-pihak lain bahawa ditutup saja kawasan tersebut akan menjadikan kesusahan kepada orang ramai. Jadi kami menunggu sehingga pada hari ini dan masih tidak ada umpamanya daripada pihak Bersih untuk berundur daripada ketetapan yang diambil mereka. Mereka mengatakan masa yang diberikan terlampau suntuk. Saya beritahu itu bahawa kita boleh adakan press statement bersama dalam konteks alternatif media yang ada sekarang, dalam konteks komunikasi yang begitu canggih. Saya rasa pada masa kami berjumpa dahulu masih belum terlalu lewat untuk memberitahu kepada pihak-pihak yang akan mengambil bahagian di dalam rally yang tersebut. Jadi mereka juga memberitahu kepada saya, kalau sekiranya pihak DBKL masih berkeras menghalang mereka masuk, ada kemungkinan berlaku keadaan yang lebih teruk, iaitu ada kemungkinannya mereka akan duduk di atas jalan. Ini datang daripada pemimpin mereka semasa berjumpa dengan saya yang mengatakan adalah lebih baik. Lebih baik dibenarkan. Kalau tidak, mereka akan duduk di atas jalan. Jadi kalau sekiranya duduk di atas jalan pada saya, dan segi rally yang akan diadakan itu bukanlah satu rally yang dikatakan aman. Mereka sebenarnya tidak memberikan jaminan dapat
untuk memastikan bahawa di dalam perarakan itu tidak akan berlaku perkara-perkara yang buruk. Tapi dari segi konteks peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dahulu, iaitu dalam konteks bersih 2 umpamanya, kejadian kekacauan ini tidak dapat dielakkan kerana masing-masing mempunyai emosi. Dan kita juga dapat melihat bahawa ada satu pihak lagi yang mengemukakan kepada kami di DBKL bahawa jangan benarkan. DBKL berada di dalam keadaan yang agak dilema kerana ada kalangan yang ramai daripada penduduk-penduduk membantah, terutama sekali mereka yang ingin supaya dia punya aktiviti mencari rezeki tidak terhalang. Dan keseluruhan ataupun kebanyakan orang-orang yang berada di Kuala Lumpur, sama ada golongan-golongan penduduk-penduduk yang lain daripada kalangan peniaga, mereka mahu melihat bahawa Kuala Lumpur berjalan seperti biasa. Kalau nak adakan umpamanya rally dan sebagainya, tempat telah pun diberikan. Jadi dalam konteks sekarang ini, saudara-saudari dapat membayangkan bahawa akan berlaku satu pertembungan, iaitu antara yang diminta oleh mereka dengan perkara yang tidak boleh dibenarkan oleh DBKL. Bila ada pertembungan yang begini, juga pertembungan yang kedua adalah di antara pihak yang ingin menyertai rally mereka dengan pihak luaran yang tidak suka, yang tidak bersetuju, yang juga telah pun mengemukakan berbagai-bagai bantahan. Jadi ini juga akan merupakan satu keadaan yang bertembung. Jadi ini mungkin saya boleh katakan ada elemen keselamatan. Jadi memandangkan walaupun kami merayu, kami telah menasihati, saya juga terbaca nasihat atau pandangan yang baik daripada Timbalan Pengerusi DAP, Senator yang berhormat Tengku Abdul Aziz, telah pun memberikan satu penjelasan yang begitu baik. Apa yang akan terjadi terutama sekali kepada mereka yang mengambil bahagian apabila mereka cuba juga untuk memasuki kawasan larangan yang akan kita di DBKL. Selepas ini saya akan pergi berjumpa dengan pihak polis, mengatakan bahawa dalam konteks ini berlaku keselamatan, ianya adalah merupakan perkara di bawah ehwal polis. Jadi polis mesti datang untuk membantu DBKL. Ini peranan, menjadi peranan utama mereka. Tapi dalam konteks polis ini, walaupun kita lihat dari kedudukan statement yang dikeluarkan Polda Wangi sedikit, tapi saya percaya polis ini memang sentiasa ready. Kalau mereka tidak ready, macam mana mereka dapat umpamanya mengambil tindakan yang pantas di dalam segala jenis kejadian yang berlaku di dalam DBKL, di dalam bahagian Kuala Lumpur ini. Jadi kami akan berbincang terhadap perkara-perkara yang akan diambil tindakan bersama, dan kami sekali lagi akan memastikan bahawa pihak polis dan juga pihak DBKL bekerjasama untuk mempertahankan undang-undang. Untuk mempertahankan undang-undang. Mereka yang meneruskan tindakan adalah mereka yang melanggar undang-undang. Dan kami juga mempertahankan dari segi kedudukan seharian penduduk-penduduk di dalam kawasan Kuala Lumpur supaya mereka dapat menjalankan aktiviti mereka seharian, nak cari makan ke, nak pergi keluar dengan keluarga di mana-mana ke. Kemudian ada kejadian-kejadian yang penting, aktiviti-aktiviti penting, meeting dan sebagainya, majlis makan malam umpamanya. Jadi mereka tidak umpamanya ketepikan untuk menjalankan aktiviti masing-masing. Jadi ini adalah merupakan tujuan kami menjemput saudara-saudari sekalian untuk hadir ke persidangan akhbar supaya dapat kiranya pihak media memberitahu kepada mereka bahawa DBKL telah pun berbuat apa sahaja yang diminta. Kami sudi beri alternatif
kemudian akan menjamin supaya mereka tidak diganggu untuk rakan pergi ke tempat venue yang telah pun kita beri pilihan ingin menjadi mediator kepada pihak studio. Dan of course sekarang ni mereka akan mengatakan, hari itu lagi masa dan masa pun mereka mengatakan bahawa masa telah pun lewat. Jadi dalam konteks ini mereka memang telah pun membuat keputusan untuk terus berarak ke dataran mereka apa jua yang berlaku. Jadi dalam konteks ini saya telah pun mengatakan kepada mereka, jika sesuatu yang tidak ingini berlaku, tanggungjawab adalah kepada pihak pengganjur. Kerana mereka ada memberitahu kepada saya pada masa perjumpaan, mereka tidak dapat umpamanya memberikan maklumat kerana dah lewat, mereka tidak dapat mengemukakan maklumat kepada penyokong-penyokong mereka. Tak sempat dah, kata dia, kerana dah terlewat. Banyak orang yang macam ni, kami nak berjumpa, nak beritahu. Saya memberitahu kepada mereka, kalau dalam konteks yang ada pada masa itu mereka tidak dapat umpamanya mengawasi, mendisiplinkan ataupun meminta supaya pengikut-pengikut mereka mengikuti dan si kedudukan arahan, bagaimana apabila begitu ramai, kalau sekiranya yang sebagaimana yang didakwa oleh mereka lah, bagaimana mereka nak communicate. Mereka kata ramai akan pasukan sukarela, ada 6,000 orang. Saya sebenarnya tak jelas betul kan 6,000 di mana orang, bila dia orang train dalam konteks nak menjaga keselamatan ini. Jadi perkara-perkara ini tidak dapat dijawab oleh mereka, tapi mereka masih mengatakan bahawa keadaan akan dikawal oleh mereka. Apa kemungkinan yang akan berlaku pada hari itu sebab mereka yang terpergi nak pergi dataran merdeka? Saya sebenarnya pada pagi tadi saya baca statement daripada Yang Berhormat Senator Tengku Abdul Aziz. Beliau telah pun memberikan satu gambaran yang jelas. Kalau lihat di dalam alternative media memang dirakamkan. Sila lihat apa yang dinyatakan oleh beliau. Sila telitikan kandungan ucapan beliau. Walaupun kata beliau itu adalah merupakan pandangan beliau sendiri, bukan pandangan parti. Tapi satu pandangan daripada gulungan veteran yang telah pun memahami apa akan berlaku dari segi kedudukan keburukan dibandingkan dengan kebaikan jika diadakan. Jadi saya tidak mau memberikan apa-apa komen, tapi saya nampak apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Abdul Aziz itu ada merupakan satu senario yang mungkin berlaku. Adakah ini maksud berapa kasal aktiviti akan bekerjasama dengan polis untuk menangkap orang? Selepas ini saya akan pergi berjumpa dengan pihak polis untuk membincangkan apakah langkah-langkah selanjutnya yang akan kami lakukan. MalaysiaKini.com. Pada Malaysia Kini. Oh, di Malaysia Kini.